Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya. Selamat kita berjumpa lagi. Semoga saudara sehat walafiat dan selamat mengerjakan ibadah puasa, ya. Apa khabar saudara Man JB? Saya kalau Man hadir ni dengan gambar-gambar yang menyenangkan hati. Khabar saudara Mustafa Alias, edisi diksi, waalaikumsalam, Rasulullah, Muhammad Azizi Azmi, Syarifuddin Syahari. Terima kasih stand by me, ya. Saudara Kamarudin Muda, Sekutu Mawar Merah, ya. Yuan Kasim, Amir Dollah, Fu Wui, how are you Fu? Rasulullah, salam perjuangan, Rasulullah, ya. Muhammad Azizi Azmi, saudara Muhammad Yusuf, Syukur Jamil, Hafi Ikwan, Rubidin. Selamat bertemu B bersama dengan pasangan B, ya. Doa saya agar pasangan B sehat walafiat. Shaft of Spring hadir lagi. Tentulah. Bergulung-gulung lidah saya nak menyebut Shaft of Spring. Dah tua-tua ni. Gigi pula wongak. Saudara Rosni Abdul Ghani, apa khabar? Syarifuddin Syahari, Mantego, Salbiah binti Omar, Hashim Hamzah, Mahrum Idris, Jaki Matno, Mak Zoki Yaakob, selamat malam dan salam perjuangan. Muhammad Nazri, Halimah Hashim, Zulkafli Yunus, Amirul Azwan, Jebat Bai, Japaruh Taling, Al-Kasah Bakar Akasih, Munya Rahmat, Amir Syuib dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf kerana saya harus memberikan pencerahan apa yang ada di hadapan saya, dan juga semua anda akan saya santuni malam nanti, ya, selepas usai pencerahan ini. Hari ini adalah 17 Ramadan. Artinya tinggal lagi tak sampai pun 2 minggu. Lebih kurang seminggu setengah lagi kita akan menghadapi ufuk Aidilfitri. Dan malam tadi, sebentar tadi, kita telah pun melaksanakan hari yang ke-18. Kita menyantuni solat tarawih. Semoga setiap yang kita doakan itu diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, hari ini tanggal 29 April 2021, COVID-19. Kes baru terus meningkat. Semalam 3,142, hari ini 3,332. It's quite serious, saudara, ya. Dengan jumlah jangkitan keseluruhan sudah 404,925 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan hari ini 15 lagi kematian dilaporkan, menjadikan jumlah kematian sudah 1,492. Di Sabah ada peningkatan, semalam 87, hari ini 131. Begitu juga di Labuan, semalam Sifar, hari ini ada 4 kes. Di Sarawak nampak gayanya terus meningkatlah Sarawak. Saya amat bersimpati dengan warga Sarawak kerana semalam 416. Ingatkan ada penurunan, rupanya hari ini dia naik balik 522. Saudara Syarifuddin, di Kedah ada penurunan tapi masih lagi ratusan. Semalam 120, hari ini 105. Dan yang tidak menyenangkan di Pulau Pinang, Combi, Mami, Nana, awak tu semalam 98, hari ini 158 kes baru jangkitan di Pulau Pinang. Kluster-kluster yang sebagaimana diumumkan oleh Menteri Kesihatan dan Menteri Pertahanan adalah kluster-kluster gudang, ya. Di Perak, aduhai, semalam 69, hari ini naik lagi. Dah 2 hari berturut-turut ni. Kamu nampaknya Raban Tebel lah raya ni, ya. Dah 91 orang. Di Selangor terus meningkat. Semalam 1,019, hari ini 1,083 orang warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Jadi jumlah keseluruhan di Selangor sudah 131,625 orang warga Selangor yang telah dijangkiti oleh virus corona. Di wilayah persekutuan ada kurang tapi masih lagi ratusan. Semalam 440, hari ini 359.
Di Putrajaya, alhamdulillah dia susut. Semalam 13, hari ini 9. Negeri Sembilan tiba-tiba saja meningkat balik. Saya rasa ini kluster di kilang-kilang ni lah. Semalam 61, hari ini 111. Begitu juga di Melaka, semalam 42, hari ini naik satu mata 43. Dah jadi macam stock market lah. Di Johor juga meningkat. Semalam 194, hari ini 207. Di Pahang juga meningkat. Di Pahang meningkat. Sebab itu menurut pada Menteri Pertahanan, dia kata ada beberapa kawasan akan dilaksanakan PKPBD. Perintah Kawalan Bersasar. Saya pun tak tahu bermaksud lah PKPD, PK lah. Untuk kita semua PK lah, saudara ya. Di Pahang daripada 15 semalam, hari ini naik 92. Bagaimanapun di Terengganu ada penurunan, semalam 40, hari 19. Di Perlis kekal satu saja jangkitan. Tetapi di Kelantan masih lagi belum dapat usirkan virus corona ini, kerana semalam 523, hari ini 401. Jadi berhati-hati saudara, jagalah kebersihan kita, jagalah penjarakan sosial. Kalau tiada keperluan, tak perlu keluar rumah. Duduk di rumah, eloklah duduk di rumah dan merawat cinta kasih bersama keluarga, ya saudara. Dan terkini, sebagaimana yang saudara maklum, Menteri Penerangan dan Komunikasi Dato' Syafuddin Abdullah telah pun disahkan dijangkiti oleh virus corona. Dan beliau sekarang ni dikuarantin di rumah sebelum dipindahkan ke hospital. Dan yang agak duka citanya malam tadi, iaitu Yang Berhormat Tuan Guru Hadi telah dikejarkan ke hospital kerana mengalami sesak nafas. Kita berdoalah supaya Datuk Syafuddin, Tuan Guru Hadi segera sembuh daripada musibah yang dialami. Bagi saya, bila mereka adalah sama Muslim, soal kita berlainan fahaman politik soal lain, ya saudara ya. Sebab tu saya katakan kita boleh bersahabat. Tapi kalau mereka amalan politiknya begitu, kita begini, politik is politik, tapi ukhuwah kemanusiaan, ukhuwah sama Islam perlu disantuni. Ya saudara, teruskanlah saudara bagi like, bagi semangat pada saya, sebab hari ini cerita-cerita tak seronok. Ya maklum sajalah, COVID-nya naik. Saudara Rahman Putra, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ini yang paling menyedihkan bila saya melihat di laman web di India, direkan mayat bergelimpangan. Kerana India hari ini mencatatkan kematian yang begitu besar, 301 orang. Dan hari ini dunia sudah melihat, memfokuskan kepada India. Kerana itulah semalam laporan dalam web kerajaan Indonesia menghadapi masalah. Katanya dalam tempoh seminggu yang lalu seramai 112 orang, 124 orang warga India datang sebagai pelawat ke Jakarta, dan 12 orang telah pun disahkan membawa virus corona. Jadi sebab itu kerajaan Indonesia sekarang ni bermasalah, sebab yang bakinya tidak mahu keluar dari hotel dan enggan untuk dikuarantinkan. Jadi sebab itu kita, pihak-pihak keselamatan, pihak berwajib, kalaulah warga India datang ke negara kita ni, hendaklah disaring dan juga diletakkan dalam kuarantin wajib 14 hari. Saudara ya. Sebab saya amat sedih melihat banyak mayat bergelimpangan di Indonesia. Dan hari ini menurut laporan pengurusi hospital-hospital swasta, Datuk Dr. Kuljit Singh, semua hospital swasta sudah penuh. Tidak ada tempat lagi untuk menerima pesakit-pesakit untuk dirawat jika mereka ada jangkitan virus corona. This is very serious. Bila semua hospital-hospital swasta katanya sudah dipenuhi, tiada lagi katil-katil yang kosong. Dan saya dikabarkan di Sungai Buloh juga sudah tepu. Tak tahulah kita dalam keadaan begini. Sedangkan vaksin sudah dibawa, vaksin sudah disuntik, apakah masih berterusan? Sebab itu saya, saudara Ismail Awang dia menghantar kiriman bertanya dengan saya. Dia kata minta pencerahan. Apa kelebihan kalau sudah divaksin itu? Betul ke jika sudah divaksinasikan bebas untuk rentas sempadan ataupun negeri,
bebas untuk kerja haji ataupun umrah dan tiada SOP. Saya kata tak boleh. Sebab vaksin itu bukan jaminan anda tidak dijangkiti oleh virus corona, saudara ya. Sebab itu kita harus sentiasa berhati-hatilah. Cara yang terbaik kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga kebersihan kita. Hari ini tersebar pula gambar di media sosial. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Azmin Ali digambarkan sedang membersihkan lantai di sekitar tempat kita umat Islam melakukan ibadah sa'i di kota suci Mekah. Saya pun tertanya, apakah dia sudah tukar profession ataupun telah tak jawatan ke sebagai menteri untuk jadi zuhud, sebagai pencuci ataupun pengurus sampah dan penggelap lantai di Masjid Haram, Masjidil Haram ya. Jadi heran juga kita, sebab kita tak tahu sama ada dia pergi ke Mekah tu untuk umrah ke, untuk urusan perdagangan dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi yang nampak tular dalam lamannya, dalam laman media sosial, beliau mengelap lantai, dan saya tengok juga kiriman adiknya menyindir beliau. Tak payahlah dia kata nak berlakon. Sebab tu saya kata sekarang ni tak perlulah kita nak tunjuk gambar-gambar yang sebegitu. Kalau betul-betul you ikhlas, mahu untuk membersihkan persekitaran Kaabah, bersihkanlah. Tak ada keperluan nak ambil gambar, nak tunjuk kat orang, ya, sebab orang kenal siapa kita. Saudara, ini pencerahan sedikit tazkirahnya, tapi pendek ya. Iaitu tentang bagaimana kita harus sedar kebesaran pencipta kita. Duhai anak Adam, Allah menjadikan engkau dalam perut ibumu dan ditutup wajahmu dengan penutup supaya tidak lemas dalam rahim dan terhidu daripada sebarang bau-bauan waktu berada dalam rahim ibu. Dan Allah jadikan engkau tenang, dilindungi di sebalik rahim ibumu, dan Allah campakkan bagimu makanan untukmu. Dan Allah jadikan di samping kanan dan kiri kamu tempat berpaut, iaitu di kananmu ada hati, liver, dan di kirimu empedu, spleen. Itu milik ibumu. Setelah itu Allah ajarkan engkau untuk tetap dan duduk di dalam badan ibumu. Adakah yang lain selain daripada Allah yang mampu menjadikannya sedemikian? Insaflah. Cuba lihat balik kejadian manusiawi kita ni dalam rahim ibu. Semua ini adalah kerja Maha Suci Allah. Disediakan rezeki untuk kita dan sebagainya. Besok saya akan sambung lagi. Itulah tazkirah pendek untuk kita mengingati siapa diri kita sebenarnya ya. Secara dalam keadaan begini, jangan lupa lah e-commerce. Saya perlu menyantuni teman-teman untuk e-commerce. Silalah hantar, saya menanti. Saudara boleh berhubung dengan Azhar 011 330 41241, 011 330 41241. Dan saudara juga boleh menyibukkan ibunya dengan rendang tok dan balu bedal. Begitu juga dengan Siti Farehah. Saudara boleh menghubungi beliau untuk mengiklankan produk saudara. Siti Farehah, jangan lupa 017 711 4300, iaitu dendeng manis Siti Farehah untuk santapan, buka puasa, bersahur, dan juga untuk rendang dan ketupat nanti. Jika saudara mahukan buah-buahan segar, berhubung dengan Syauqi 012 357 5703. Dan jangan lupa tokoh jamu kemaman, produk sahabat kita saudara Zul 019 917 0449. Hari ini saya beri pencerahan tentang gel gamat ekstrak, membantu memulihkan luka-luka dalam badan seperti pembedahan, bersalin atau berkatan. Ia membantu masalah angin empedu dan melegakan sistem, sesuai untuk kecil manis dan darah tinggi. Dan saudara boleh berhubung dengan saudara Zul untuk mendapatkan produk beliau, itu gamat jelly, gel gamat ekstrak dan beliau menyediakan dua oleh-oleh, iaitu satu minyak gamat plus, dan satu lagi ini saya yakin ini bukan produk penghasilan daripada krim gamat daripada saudara Zul. Mungkin teman-teman yang lain berkirim melalui beliau untuk dipasarkan. Sama-sama kita bantu-membantu. Baik saudara ya. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau kita berbelanja, negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis.
Sebab itu kita minta, saban malam saya minta supaya Parlimen segera bersidang supaya ada imbangan, check and balance dalam perbelanjaan negara. Tajuk perbincangan kita malam ini kasar sikit saudara. Saya minta maaf sebab itu saya cakap dengan lembut. Saudara Syarifah Hussein, saya tak boleh kasar-kasar ni sebab ayatnya kasar. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah pelacuran politik harum sundal malam. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, beli kerang kasar-kasar, mak nyonya buat kari. Ada orang berjiwa besar, berjuang hanya menguntungkan diri. Itu beliau menyindir. Ada orang yang kononnya berjiwa besar, tapi perjuangannya adalah untuk menguntungkan diri. Itu yang saya katakan harum sundal malam. Dia cakap nak cari lah nak. Menyusun pengganan atas dalam, Kak Suri berhati-hati. Tangan kanan menghulur salam, tangan kiri mencekak belati. Ini yang saya katakan tadi. Mereka-mereka ini melakukan pelacuran politik. Okey, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen tulis di sini. Segala komen adalah hak tanggungjawab anda. Mana yang pendapat saya beri pencerahan, saya beri pencerahan. Terima kasih Saudara Yusri Yusof. Saudara, keadaannya kita masih lagi meminta pimpinan negara agar kebajikan dilalui dan rakyat disantuni. Kerana apa yang saya dapati bahawa walaupun Kumpulan Wang Sebenar Pekerja mengatakan 3 Mei nanti akan memberi bayaran kepada mereka pengeluaran wang simpanan pekerja, tapi tak tahu jumlahnya berapa dan tak tahu siapa kerana tidak diberi secara jelas. Jadi kita mengatakan CEO yang baru, ketua pegawai eksekutif yang baru ni dapatlah memberi penjelasan sejelas-jelasnya supaya rakyat tidak tertunggu-tunggu. Begitu juga dengan sistem moratorium. Saya amat terkesan bila melihat teman-teman menghantar kiriman. Tak tahulah katanya macam mana untuk nasib saya. Kenderaan kereta saya akan ditarik, rumah saya akan dilelong dan bank masih mengejar kami. Dan pihak pimpinan kerajaan masih sepi, bungkam. Tidak ada sebarang penjelasan yang nyata. Begitu juga dengan harga barangan di pasaran. Masih walaupun ada pegawai-pegawai daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Haiwan Pemuda dah turun. Tetapi nampak gayanya mereka banyak menekan macam mana apa yang berlaku di Terengganu semalam. Yang saya nyatakan, iaitu penjual yang dicekup sedangkan pemborong tidak diberi peringatan. Mereka pembekal. Sepatutnya dari awal lagi, daripada awal, iaitu mereka yang import masuk, diberitahu harga silingnya banyak mana. Mestilah dilakukan, jangan hanya menekan kepada pihak yang berniaga saja. Saudara, itu keadaan. Saya amat bersimpati kepada warga Melaka. Orang Melaka yuk. Nampak gayanya Datuk Sulaiman semalam dengan nada yang begitu sedih mengumumkan, dia kata bahawa untuk raya tahun ini kerajaan Melaka tidak mampu untuk membayar bonus hari raya kepada warganya. Sabarlah saudara, warga Melaka. Nampak macam mana? Kerana pendapatan Melaka kebanyakannya datangnya daripada pelancongan. Hari ini pelancongan bagaikan kolaps, lumpuh. Jadi kalau begitu keadaannya, hasil yang ada di Melaka bukan ada minyak, bukan ada penghasilan yang besar, cuma ada daripada hasil pelancongan. Jadi untuk tahun ini, kata Datuk Yang Mahormat Datuk Sulaiman, dia kata tahun ini tiada bonus untuk warga di Melaka. Bagaimanapun kerajaan di Pahang masih lagi mampu untuk memberi oleh-oleh, bantuan hari raya kepada warga Pahang. Dan yang terbaru apabila Senator Zafrul, Menteri Kewangan kita, mengatakan bahawa pihaknya juga sedang membuat kira-kira dan akan mengeluarkan bayaran bantuan prihatin kepada warga di bawah B40 untuk hari raya. Cuma kita mengharapkan kalau benarlah ada ini bantuan prihatin itu, biarlah sampai ke sasaran. Jangan disauk di tengah jalan. Saudara,
Satu yang agak tidak menyenangkan saya bila saya tengok ni di Kelantan. Di Kelantan ni ada satu bantahan, satu notis bantahan, satu kumpulan rakyat yang tinggal di sekitar di kawasan Mukim Kutang. Iaitu kerana kabarnya Mukim Kutang ini mau dijadikan sebagai bandar baru Kota Hartemas. Jadi penduduk situ membuat bantahan bahawa mereka tidak bersetuju kerana tanah itu bukan tanah milik kerajaan, itu tanah asal mereka. Dan bila kerajaan mahu mengambil semula tanah itu dengan perisytiharan dengan mewarta kerajaan negeri, perisytiharan nombor 318. Mungkin akta tanah di Kelantan itu mereka minta supaya kerajaan menimbang semula. Jadi sebab itu penduduk mula membantah peristiwa pengambilan yang dicadangkan bertarikh pada 1 April 2021. Jadi kita harapkan supaya pimpinan kerajaan di Kelantan, rakyatnya tanah tu jangan diusik. Kalau nak dibangunkan, cari kawasan-kawasan lain. Dan kalau you ambil tanah rakyat, akhirnya rumah tu kabarnya dengan jualan 200-3,000, 300,000 kalau nak beli semula. Jadi siapa yang mampu beli? Akhirnya pemaju mengaut keuntungan yang besar. Rakyat kehilangan tanah. Inilah yang telah berlaku selama ini. Yang saya nyatakan terus terang bahawa ada juga kesilapan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan sewaktu UMNO menjadi kerajaan dahulu. Di negeri Selangor, begitulah almarhum Datuk Harun berusaha untuk memberi tanah kepada warga bangsa Melayu, bumi putra di negeri Selangor. Tapi akhirnya tanah-tanah itu diambil semula oleh kerajaan dan dibangunkan. Dan akhirnya rakyat yang baru dapat tanah tu dan sebagainya dipindah beransur-ansur. Beransur-ansur disingkirkan daripada kota-kota besar sebagaimana di Kota Damansara, di Petaling Jaya, di Pangi. Ini begitu juga di Selayang, di Rawang dan sebagainya. Keadaan ini sepatutnya tak boleh berlaku dah. Sudahlah. Cukup-cukuplah. Jadi kerajaan negeri Kelantan belajarlah daripada apa yang berlaku di Selangor. Bagaimana rakyat di Selangor akhirnya kota-kota ataupun bandar-bandar tidak lagi penghuninya majoritinya di kalangan warga bangsa kita. Saya bukan resis tapi saya melihat kalau kita melakukan kesilapan, ini akan ditanggung oleh generasi yang akan datang. Kesilapan di Selangor apabila membuka bandar baru Bangi, akhirnya siapa yang duduk situ? Membuka bandar baru Puchong, siapa yang datang? Sebab rumah-rumah dia dengan harga yang tinggi. Membuka bandar di sebesar-besarnya di Subang Jaya, akhirnya siapa yang tinggal? Begitu juga di Putrajaya Selatan, begitu juga di Subang. Akhirnya kawasan-kawasan ini tidak dipenghunikan warga bangsa kita. Kerana orang Melayu tak ada kemampuan setakat ini untuk memiliki hartanah yang mahal. Kalau saya melihat daripada apa yang dicadangkan di bandar baru Kota Hartamas ini, rumah-rumah yang ditawarkan harganya 2-300,000 ke atas. Ini keadaannya. Jadi sebab itu fikirlah, santunilah bantahan yang dibuat oleh penduduk-penduduk di sekitar Mukim Kutang. Jangan pula mereka yang berhutang. Saya harus memberi pencerahan ini supaya pimpinan di Kelantan dapat memikirkan semasa-masanya. Boleh diadakan pembangunan, tetapi fikirkan cara yang terbaik, apa yang perlu di-offer kepada pemilik tanah. Sebab mereka memiliki tanah itu adalah merupakan tanah warisan. Macam di Selangor okeylah sebab ini tanah setinggan dan sebagainya. Tapi ini di Kelantan ini tanah warisan. Jadi sepatutnya dikaji terlebih dahulu. Pimpinan kerajaan di Kelantan, esko kerajaan di Kelantan, jangan terburu-buru untuk kononnya atas nama pembangunan. Kalau nak bangun betul-betul lah, tak ada masalah. Sebab itu saya menyatakan semalam saya pergi ke Kampung Baru di Kuala Lumpur. Saya melihat kawasan Kampung Baru ini memanglah tempat penyediaan makanan warga bangsa kita, terutama di bulan puasa ni. Tetapi pembangunan di situ tidak dilaksanakan seperti baik. Kenapa tidak dibangunkan secara total, secara holistik? Bangunkan sebab kawasan untuk food heaven ataupun tempat makanan warga bangsa kita. Makanan orang Melayu di situ, tapi dibangunkan dengan kedai yang cantik, bangunan yang cantik, maka pelancong juga akan datang. Itu cara dia. Tapi kalau nak bangun sana sikit, sini sikit, akhirnya yang untuk pemaju. Ini sebagai contoh saya katakan. Begitu juga di kawasan di Kelantan itu. Jadi kita mengharapkanlah, kalau boleh janganlah
masalah yang tertimbul tadi saya berbual dengan seorang peguam dan beberapa teman-teman yang lain berhubung dengan keputusan pihak Kementerian Pendidikan memansuhkan ujian UPSR, dan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan ibu bapa bahawa anak-anak ni masa depan mereka perlu dibekalkan dengan ilmu berteknologi tinggi. Tapi bagaimana kita nak mengetahui sejauh mana ilmu itu, sebagaimana saya nyatakan semalam, betul-betul dihayati oleh anak-anak kita ini? Macam mana kita membuat saringan sejauh mana ilmu itu benar-benar berkembang dalam minda mereka? Sebab itu perlu ujian, diuji, disaring pemikiran mereka, baru dapat dilihat sejauh mana ilmu yang disampaikan benar-benar mampan dan pelajar-pelajar menerima dengan mantap. Ini tidak dijelaskan. Jadi menteri terus buat pengumuman begitu. Janganlah, sebab kita dulu pernah berlaku ya saudara. Saya nyatakan bahawa satu ketika dulu kena kesilapan Menteri Pendidikan. Ya, selepas Datuk Rahman Talib apa semua tu, biasanya nyatakan terus terang bahawa Menteri Daerah UMNO membuat kesilapan apabila tidak lagi mewajibkan warga bangsa anak-anak Melayu yang beragama Islam belajar tulisan Jawi. Sedangkan apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah tulisan Jawi, bukan boleh dipindah-pindah. Dan akhirnya anak-anak kita tidak bijak, tidak pandai untuk membaca tulisan Jawi. Sedangkan saya ingat lagi mendiang Lee Kuan Yew, dia menulis dan membaca akhbar urusan Melayu yang dalam tulisan Jawi. Banyak pemimpin luar yang menatap berita-berita semua melalui akhbar urusan Melayu. Tapi akhirnya tulisan Jawi hilang. Bila tulisan Jawi hilang di sekolah, tidak lagi menjadikan sebagai mata pelajaran wajib, anak-anak tidak mengambil. Walaupun sekarang ni ada kafar lah, ada usaha ke arah untuk penerapan nilai-nilai Islam. Sebab itu saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau adalah mantan Menteri Pendidikan. Beliau menzahirkan kekecewaannya tentang tindakan kerajaan memansuhkan ujian pencapaian UPSR ini merupakan satu keputusan yang dianggap terlalu drastik. Sepatutnya kita tambahkan lagi. Walaupun kita ditentang oleh pihak-pihak tertentu untuk kita mewajibkan tulisan Jawi di sekolah, sepatutnya tulisan Jawi ini diwajibkan. Sebab kita nakkan anak-anak kita berilmu, dan kalau nak baca Quran ni, bila bijak tulisan Jawi ni, tahulah dia. Kita beralih pula kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia kata Menteri Kewangan Perikatan Nasional tiba-tiba membuat kenyataan seolah-olah mahu menyalahkan Kerajaan Barisan Nasional dan Perdana Menteri ke-6 di sebalik kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional menguruskan kewangan negara. Kata Datuk Seri Hamidi, dia kata kononnya Kerajaan Perikatan Nasional terpaksa menjarah dana kuat kumpulan wang amanah nasional kumpulan wang amanah negara, walaupun selepas begitu banyak wang dan aset negara peninggalan Kerajaan Barisan Nasional ditarak atau dijual, kononnya atas alasan YNDB. Jadi tindakan beliau itu amat mengejutkan kita. Adakah kenyataan itu benar-benar daripada beliau atau pihak menyediakan skrip untuk dibaca di hadapan pemberita yang dipelawa ke kementeriannya? Itu kenyataan daripada Datuk Zahid. Sebab dia kata kita ragu-ragu. Kerana rakyat amat maklum, Kerajaan Perikatan Nasional didominasikan oleh bekas pemimpin Kerajaan Pakatan Harapan yang sebelum ini siang malam bersajak menyalahkan Kerajaan Barisan Nasional, Perdana Menteri ke-6 dan YMDB dalam segenap isu. Jadi kalau benarlah kenyataan itu memang daripada Menteri Kewangan, dia satu yang tidak baik. Kerana beliau mempertahankan keputusan Kerajaan Perikatan Nasional dengan cara begitu, dan kemudian disambut dan disebarkan luas oleh tentera cyber bernilai 45 juta. Ini tentera cyber yang diberi peruntukan di media sosial pada bulan Ramadan ini memfitnah. Benda tak betul. Jadi menurut Datuk Seri Hamidi, beliau rasa tidak perlulah beliau mengulas dakwaan Menteri Kewangan itu. Tapi tomahan itu telah pun dijawab secara berfakta oleh Datuk Seri Najib. Jadi YNDB tiada kaitan dengan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir kewangan negara. Cerita yang lepas, kenapa diungkit balik? Tak habis-habis YNDB. Sampai ke COVID pun salah YNDB juga. Dia nak jarah duit kumpulan wang amanah negara pun salah YNDB. Sebab ini persoalan terpenting kerana Kerajaan PN telah mengumumkan penggunaan wang negara yang besar, kononnya untuk membendung COVID-19.
Jadi kerajaan PN pernah memaklumkan sejumlah 3 bilion wang negara diperuntukkan dalam bajet 2021 yang dikatakan mencukupi bagi perolehan vaksin untuk lebih 22.4 juta. Dan kerajaan PN ketika itu memberi amaran pada mana-mana rakyat yang mendakwa peruntukan 3 bilion itu tidak mencukupi akan dikenakan tindakan undang-undang. Kalau siapa mempersoalkan jumlah 3 bilion tak cukup, akan diambil tindakan undang-undang. Tapi sekarang apa jadi? Maka diambil lagi bagi alasan kerana nak beli vaksin dan sebagainya. Jadi ini yang dilontarkan oleh Presiden UMNO bahawa kerajaan sekarang ni nampak-nampaknya dalam keadaan tak menentu. Dan ini khabar terbaru, baru tadi saya terima. Saya pun terkejut. Ini saya terkejut ni. Kabarnya kapal Equanimity. Saya jangan lupa kapal Equanimity yang katanya milik Jolo dalam YNDB yang dikatakan yang dirampas waktu berlayar di Indonesia, dibawa balik ke Malaysia, dan kapal itu kononnya terlibat pembelian kapal itu dengan wang YMDB, ya. Kemudian kapal itu telah dijual kepada Genting Highland sejumlah 514 juta. Cuma kita nak tanya, mana pergi duit tu? Digunakan untuk apa? Wang sejumlah 514 juta. Kemudian yang terbaru, ini yang saya terkejut, bahawa kapal tersebut telah pun dijual kepada Tun Dr. Mahathir. Harga tak tahu berapa. Berapa nilai kapal tu tak tahu. Dan kini kapal tersebut dikatakan diletakkan di Pelabuhan Langkawi. Cuma persoalan kita, kes masih di dalam pembicaraan. Daripada kononnya daripada Jolo, kerajaan rampas, jual pada Genting. Duit tu ke mana? Kemudian daripada Genting pula jual pada Tun Dr. Mahathir. Berapa nilainya? Kenapa jadi begitu? Kes masih berjalan. Boleh ke kalau kita satu orang tuduh mencuri, dia beli Porsche? Boleh ke kereta tu jual ke satu tangan ke satu tangan? Ini pemikiran saya, tidak mau menyanggah apa peruntukan mahkamah, tetapi bagi saya dari segi logikanya kita harus memikirkan. Ini keadaan saudara, ya. Dan kalau dari laman web yang saya dapat tadi, tertulis dengan jelas Flag Cayman Island. Konon duit tu dulu apa ini berada duit YNDB dibawa ke Cayman Island dan sebagainya. Kemudian IMO, tak tahu apa maksudnya tu, 1012086 registered owner, ditulis dalam tu, iaitu pemilik yang didaftarkan Dr. Mahathir. MMS 131905980. Call sign dia ZGDQ. Tahun diperbuat adalah tahun 2014. Ya, registered owner daripada Equanimity Cayman Limited, kemudian kepada Dr. Mahathir alias Check That Official. Ini macam mana ni? Ini yang keluar daripada laman web. Jadi saya rasa pihak Tun Doktor kena jawab lah. Tun Dr. Mahathir kena menjawab, memberi penjelasan pada rakyat. Dan yang kedua, kita nak tanya kenapa kapal itu boleh dijual, besok jual lagi dan sebagainya. Ini sedangkan kes masih berjalan, pembicaraan masih berjalan. Itu masalah yang saya lihat begitu bercelarunya perundangan negara kita ini dah haru biru terutama makna terbaik ke Mahathir. Yalah, baik dapat beli kapal tu. Tak apalah, cuma kita persoalkan kenapa kapal itu boleh dibeli. Isu kapal ni pula, semalam cerita pula tentang ada anak pembesar yang terlibat, dapat wang daripada YNDB. 2-3 minggu lepas heboh pula Penggabungan Bank Negara. Jadi berbolok-bolok cerita YNDB ni tak selesai. Sebab itu sekarang ni kita harap Gani Abo, Tun kata saya tak tahu. Tak tahu lah, itu yang biasa lah. Itu ayat klise dia, saya tak tahu. CS Harizal, CJ, Malaysia boleh lah tu. Memang boleh. Tak, ini saya melihat isu ini sepatutnya kita rakyat, warga cinta damai perlu dapat tahu keadaan. Kita tak boleh membiarkan lepas satu kes dibiar begitu saja. Macam apa yang saya katakan, Izzati tidak dibawa ke mahkamah, anak pembesar juga tidak dibawa ke mahkamah untuk memperjelaskan berhubung dengan YNDB. Kemudian Jolo tidak dapat dicari, jadi beruang ke, jadi monyet ke, jadi apa kita tak tahu. Begitu juga Nek Faizal. Jadi mereka
yang berada dalam kumpulan-kumpulan wang sifatnya apabila wang NDP ini perlu dibawa ke muka pengadilan. Barulah nampak adil. Saya bukan nak mencabar mahkamah, tidak. Tapi bila perbicaraan itu berjalan hanya tertumpu pada satu orang, itu Datuk Seri Najib, maka dunia melihat bahawa pincangnya cara kita melaksanakan perundangan. Lebih dari itu saya tak boleh nak cakap lah, ya. Jadi itu keadaannya. Makin beban itu kalau saya tak cakap. Dan hari ini tiba-tiba Datuk Azlina semalam Datuk Azlina Osman, beliau selaku timbalan speaker, dia menempelak ini ini menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin. Apabila Datuk Taqiyuddin menyatakan dia kata menyatakan sebab kerajaan menggantung parlimen kerana dalam mantat dia kata begini, apa kata dia? Timbalan yang di-Ketua Dewan Rakyat Azalina Osman minta penjelasan Menteri Jabatan Perdana Menteri yang jaga Parlimen dan Undang Taqiyuddin Hasan tentang sebab kerajaan tetap mahu menggantung Parlimen. Kerana kata Datuk Azhar, keadaan ini membangkitkan lebih banyak persoalan. Ya, dalam bantahan dalam apa yang dinyatakan oleh Taqiyuddin, Azlina juga ahli parlimen. Beliau bukan hanya sekadar ahli parlimen, beliau juga timbalan speaker. Meminta Datuk Taqiyuddin memberi penjelasan antara justifikasi Datuk Taqiyuddin ketika parlimen digantung. Dia kata semua pihak termasuk pembangkang masih boleh memberi pandangan kepada kerajaan melalui saluran seperti jawatan kuasa bebas. Mungkin ini merupakan jawapan kepada tuntutan UMNO yang UMNO minta supaya parlimen diadakan persidangan waktu PAU tadi. Jadi Datuk Azhar mengatakan parlimen dan kuasa mempunyai dua peranan yang berbeza. Parlimen adalah badan perundangan tertinggi bagi kerajaan persekutuan meluluskan dan meminda undang-undang, memeriksa dan menyoal dasar kerajaan melalui pertanyaan, bagi jawab lisan, sesi kamar khas dan waktu pertanyaan menteri, serta meluluskan belanjawan dan sebarang cadangan untuk cukai baru. Jadi sebaliknya, untuk jawatan khas yang bebas hanya bertanggungjawab menasihati Yang Tuan Agong sama ada darurat perlu teruskan atau tidak. Itu kata Datuk Seri Azlina, beliau peguam. Ya, Datuk Taqiyuddin juga peguam. Mereka faham tentang perundangan negara. Jadi sebab itu kita menuntut supaya parlimen dibuka. Tapi Datuk Taqiyuddin memberi pelbagai alasan. Dia kata Azlina lagi, dia kata ahli parlimen dan wakil rakyat tiada akses kepada prosiding mesyuarat jawatan kuasa khas bebas. Dan jawatan kuasa itu juga tidak menjalankan siasatan atau inkuari berdasarkan kepada pendengaran awam. Jadi Datuk Azlina berkata jika Taqiyuddin membayangkan jawatan kuasa tersebut sebagai menggantikan peranan parlimen, maka seharusnya jawatan kuasa baru perlu diwujudkan yang merangkumi ahli parlimen dan dipengurusikan oleh yang di-Ketua Dewan Rakyat. Kalau jawatan kuasa itu kononnya nak menggantikan parlimen, boleh juga, dia kata tak ada masalah, tapi ahli-ahlinya kena buat baru, dia kena rombak balik lah. Kerana itu beliau mempersoalkan, Datuk Azlina mempersoalkan jawatan Taqiyuddin bahawa rakyat tidak wajar sanksi dan kerajaan. Dia kata Azlina mempersoalkan kenyataan Taqiyuddin bahawa rakyat katanya tidak wajar sanksi yang kerajaan mungkin menyalahgunakan kuasa di saat parlimen digantung. Jadi bagi Datuk Azhar, dia kata kenyataan Taqiyuddin yang pentadbiran boleh terus dipantau oleh pihak seperti Suruhanjaya Pencegah Rasuah, SPRM, Jabatan Audit Negara dan Jabatan Sekira-kira Wang Negara, seolah satu jawapan melepas batuk di tangga. Jadi kerana itulah pengurusi PAC Wong Kah Woh telah mengeluarkan kenyataan menolak pandangan Taqiyuddin. Jadi sekarang ni masalah sekarang isu parlimen, penggantungan parlimen ini sudah menjadi perdebatan awam. Dan sepatutnya pimpinan kerajaan segeralah. So Agong sendiri kata boleh. Kenapa yang nak ditangguh-tangguhkan? Sebab parlimen perlu bersidang. Banyak sekarang ni keadaan, cerita kapal, cerita perbicaraan, cerita tentang orang kompang-kompang dikenakan, SOP tentang vaksin. Kononnya vaksin ini ada yang boleh digunakan, ada yang tak digunakan, pembelian vaksin berapa banyak. Dan kita perlu tahu, rakyat perlu tahu. Sebab semua ini menggunakan dana wang rakyat. Ini keadaannya, saudara. Sebab kita melihat bahawa sekarang ni kerajaan ni apa dia tak semua dapat dah. Ya. Meskipun ia menimbulkan pelbagai perspektif negatif, biarpun pelbagai usaha dilakukan untuk menamatkan peraturan darurat, tapi masih lagi buntu. Jadi bila kerajaan nakkan PKP 2.0, dapat.
Tak ada pula rakyat memberontak. Dulu PKP 1.0 kita berjaya mengekang penularan wabak virus corona dengan baik. Malahan waktu kita 1.0 dulu, kita mendapat pengiktirafan pada dunia. Kejayaan Malaysia mengekang penyebaran virus corona 1.0. Tapi sekarang ini kita dah jadi bahan laughing stock of the world. Nak bajet besar, dapat. Bajet yang dibentangkan oleh Senator Tengku Zafrul walaupun menimbulkan pelbagai polemik dan konflik politik, namun ia akhirnya diluluskan juga pada kadar sekitar 350 bilion yang merupakan bajet terbesar. Jadi kerajaan hari ini dapat. Rakyat tak ada masalah pada rakyat, tapi kita nak tengok keberhasilan. Kemudian apa hasilnya? Kenapa pula pimpinan kerajaan masih terus melakukan pinjaman demi pinjaman dengan jumlah terbaru adalah 70 bilion. Jadi bagaimana agaknya bajet yang akan dibentangkan masa akan datang? Sedangkan bajet yang diluluskan November tahun lalu, macam mana kedudukannya? Wangnya macam mana? Apakah ianya terus mendapat manfaat pada rakyat? Ini persoalan saya. Kemudian saya lihat apa yang kerajaan berasa untuk belanja tanpa ikut bajet, tanpa pemantauan parlimen, telah pun diwartakan. Rakyat tenang. Meskipun ia boleh mengakibatkan negara kita bankrupt tanpa imbang dan semak, macam mana yang saya nyatakan sampai malam. Kemudian nak naikkan denda SOP, dan naik pun dah 10 kali ganda pun. Macam-macam kita dengar terjadi. Heboh satu Melaya, denda 50,000 lah, macam-macam lah. Kemudian nak jarah tabung puan pun dah boleh dikorek. Rakyat masih lagi menanti. Mereka pelan-pelan buat kerja, buat je. Sama nak kata macam mana kalau darurat. Jadi lingkup saya. Saya menyatakan tabung kumpulan wang amanah rakyat ini adalah tabung untuk anak cucu kita akan datang. Tak sepatutnya diusik, tak sepatutnya sentuh. Tapi masalah sekarang ni, pimpinan hari ini mungkin nak pinjam nak tak tempat lain ni, nak dikorek pula daripada tabung itu. Sampainya hati mereka untuk mengambil wang daripada tabung untuk generasi akan datang. Hari ini kalau nak pimpinan sekarang ni nak kawal mulut rakyat, kadang-kadang kita melihat bahawa kemungkinan freedom of speech mungkin tergantung. Kerana dah ada pula sekarang ni kalau ada fake news, berita-berita tak benar, boleh kena 100,000. Tapi kita lihat dalam laman web, banyaklah berita-berita yang kita diragui. Sebab itu saya tak mengulas. Ada cerita artis kahwin dengan menteri lah, ada cerita bahawa Datuk Zahid Hamidi panggil dengan wanita lah. Ini semua berita-berita yang saya anggap sebagai berita-berita yang fake news. Boleh pula kalau pihak sana buat, boleh. Pihak kita tak boleh. Ini keadaannya. Saya ada orang bertanya saya, tu ulahlah sikit. Dia kata anda menteri kahwin dengan artis. Kata saya tak sahih. Benda itu tidak ada pengesahan, saya tak boleh sentuh. I will never speak about that. Walaupun datang diri yang sama. Sebab sekarang ni pun musim artis kahwin saja. Niloufar kahwin bulan puasa. Yang terbaru tadi hari ini saya dengar Era Fazira pun telah pun melangsungkan pernikahannya. Dalam bulan puasa saya kalau ikut almarhum ayah saya, dia kata dia tak bagi keturunan dia berkahwin sebelum bulan puasa. Sebulan sebelum puasa dia kata jangan izinkan anak cucu kita kahwin. Kita pun tanya kenapa Pak? Kerana tidak mahu anak cucu kita ni terbatal puasanya ataupun mereka tak berpuasa. Tinggi pemikiran orang dulu-dulu. Jadi kalau nak kahwin biar lepas musim raya. Itu kata almarhum ayah saya lah. Tapi saya tengok Fazira dah kahwin hari ni beritanya. Itu ini apa tu ini Niloufar kahwin kena denda pula. Tak tahulah. Dan ada pula katanya artis terbaru kahwin. Saya tak tahu. Yang itu saya tak mau campur. Biarkanlah jawab sendirilah. Fairuz Yusof 50K compound membangun bersama Islam. Itulah keadaan. Saya tak maulah nak lebih daripada itu. Jadi sekarang ni masalah negara kita ni, apa saja yang kerajaan mahu dapat, tapi tak terlaksana untuk rakyat. Sebab itu saya katakan sekarang ni bahawa banyak pimpinan-pimpinan sekarang ni tidak lagi menyantuni perjuangan rakyat. Malahan mereka melakukan
pelacuran politik untuk menjadi harum sundal malam. Impian rakyat dilacurkan hanya untuk mendapat jawatan. Itu yang berlaku bila mereka melompat sana melompat sini. Sedangkan waktu mereka bertanding itu, mereka mendambakan sokongan daripada rakyat, khususnya bagi warga UMNO. Sokong mereka bagai nak gerak. Tapi akhirnya harapan perjuangan rakyat dilacurkan untuk mereka bertukar menjadi harum sundal malam. Harum sundal malam itu pun dia nak sedut darah saja. Dan mereka dengan malu salah harum wangi, tapi waktu sudah malam. Saya harap saudara faham maksud yang saya nyatakan ini. Sebab kita tak boleh tahan lagi. Dan kadang-kadang ini kita bertanya, siapa lebih bernilai? Adakah rakyat atau mereka pimpinan? Mereka menggadaikan segala-galanya. Sebab itu, yang Muhammad Mulia Tunku Razali Hamzah, dia dengan tanpa berselindung, dia melontarkan kenyataan. Memanglah pedih dengar, tapi itulah realitinya. Kerana saya yakin apa yang dinyatakan oleh Yang Muhammad Tunku Razali itu kerana dia dah geram sikap pimpinan-pimpinan yang tidak henti-henti melakukan sandiwara politik. Kejap sokong sini, kemudian sokong situ. Sejak nak muafakat nasional, waktu yang sama bergandengan dengan musuh kita. Ini keadaannya. Ini cakap terus-terang, tindakan saya tak maulah sebab Tuan Guru masih lagi dalam hospital. Nanti terkejut pula dia kalau dengar kenyataan saya ni. Tindakan pimpinan berPAS membawa parti, bukan ahli PAS tau. Bila saya bercakap ini bukan ahli, warga PAS pun marah sangat sebenarnya. Dapatan saya peringkat akar umbi, warga PAS pun memang mereka cukup kecewa dengan tindakan setengah, bukan semua. Adalah 3-4 orang dalam pimpinan tertinggi PAS yang reda untuk menyertai Perikatan Nasional. Mereka menyatakan cukup-cukup lah dah ada dengan muafakat nasional. Kenapa perlu ada dipecahkan? Kenapa akhirnya dikoyak robekkan muafakat nasional? Akhirnya matlamat perjuangan yang disantuni antara UMNO dengan PAS itu terburai tengah jalan. Ini yang saya katakan, mereka melacurkan impian rakyat. Mereka melacurkan setiap harapan. Saya sedih sebab kadang-kadang bila sebut nama muafakat nasional, saya terkesan. Kerana saya berada di tempat kejadian itu. Dan akan saya tulis dalam tinta sejarah hidup saya. Inilah harinya apabila bangsa kita bersatu, tetapi dihancurkan oleh para pelacur politik yang meletakkan kepentingan diri. Mereka mau untuk mengaut keuntungan. Mereka sanggup melacurkan air mata rakyat. Air mata yang tumpah dilacurkan begitu saja. Dan mereka berubah menjadi harum sundal malam. Harum, memanglah harum waktu malam. Tapi sebenarnya mereka adalah sundal politik yang busuk, yang penuh dengan kekejian. Saya cakap terus terang. Sebab itu saya tengok secara merah daripada bagian hulu. Dia kata sekarang ni politik UMNO macam budak-budak. Asyik gaduh je kata. Bukan menguat duk bina anak bini orang pun. Baru sepenggal jadi pembangkang dah berak tergabur. Jadi dia kata pengalaman 60 tahun UMNO jadi pemerintah dah terbuang sana. Gaduh tak habis. Jadi secara merah bagian hulu ni dia minta supaya warga UMNO berhentilah, tak payah bergaduh dah. Kalau rasa nak angkat ni apa-apa ni, nak tarik handbrake, tariklah. Tak perlu lagi nak diuraikan satu persatu. Sampai masanya secara tuntas, pun dah stop. Begitu juga Saudara Abdul Halim. Saudara Halim ni daripada Singapura. Dia menghantar kiriman petang daripada saya. Dia kata, saya sekarang ni berada di Singapura. Dah 2 kali dia kata, raya tak dapat balik. Tapi nampak gayanya macam mana nak balik. Dia kata, kenapa politik bangsa kita jadi cacah merbak? Dia kata dia rasa malu pada kawan-kawan dia, iaitu warga Singapura, yang mengatakan bahawa politik kita ni dah jadi tunggang langgang. Ini benar, saudara. Kadang politik kita ni tunggang langgang. Sebab itu, kalau saya dengar tadi, petang tadi, saudara Zamil Ibrahim, dia dari Kedah, dia menzahirkan kekecewaannya apabila pimpinan UMNO masih dilihat mahu bersekongkol dengan pimpinan kerajaan yang disifatkan olehnya sebagai gagal. Kerana yang gagal itu adalah kerajaan Perikatan Nasional, bukan UMNO. Tapi akhirnya rakyat dan ahli akar umbi menempelak pada UMNO kerana persekongkolan yang tidak diizinkan oleh mereka. Rakyat akar umbi dah tak izinkan. Enough is enough. Jadi demi maruah katanya dan harga diri, ahli-ahli Parlimen UMNO sudah sewajar menarik sokongan.
terhadap pimpinan yang sedia ada dan ternyata gagal. Jangan sekali mereka melacurkan harapan serta mandat ahli akar umbi di peringkat cawangan-cawangan, malah semasa Perhimpunan Agung UMNO. Apakah mereka tidak sedar lagi macam mana kata Datuk Sir Zamir Ibrahim tadi? Warga UMNO ditempelak, pimpinan UMNO dibinatangkan oleh pimpinan PBN. Jadi masih belum sedar lagi ke? Masih belum ada hadirnya kesedaran di hati pimpinan UMNO untuk bertindak. Dan akhirnya orang melihat seolah-olah pimpinan UMNO ini bacol. Ini yang saya sabah malam saya cakap terus terang, saya kata Datuk Seri Presiden pun dia bertanggungjawab, dia pun ada saham, termasuk ahli majlis tinggi yang lain. Sampai bila? Okey, kita setuju bagi tarikhnya selewat-lewatnya 1 Ogos. Okeylah. Ada peranya, paragrafnya 1 Ogos. Tapi 1 Ogos bila yang nak buat? Sebab rakyat dah tak tahan dah. Sebab dengan sekarang keadaan yang sempang peranang. Sempang peranang saya. Tengoklah apa yang berlaku sekarang ni. Macam mana berlaku di Kedah, apa berlaku di Kelantan, apa berlaku di Terengganu. Masih tak disantuni, kita berpecah belah. Ingat biru PN boleh ganti warna biru PN. Ini mereka, saya dah bagi tahu berkali-kali, mereka sedang berangan-angan. Apabila sahaja Barisan Nasional ini dikorbankan, apabila UMNO ini sudah tiada lagi, maka mereka akan menawarkan dalam kempen pilihan raya nanti dengan lambang PN. Warnanya seakan-akan Barisan Nasional. Jadi untuk mengabui pemikiran rakyat, ini matlamat mereka. Kalau mereka benar-benar nak jantan, buatlah lambang baru. Dari sini saya kata, seburuk-buruknya parti keadilan ni, bukanlah saya memenangi pihak PKR. Tidak, sekurang-kurangnya mereka bersikap anak jantan. Seburuk-buruk pun amanah, parti amanah. Mereka keluar daripada parti, dia tak ada pula tiru pula lambangnya guna hijau. No, dia terus terang amanah, warna oranye. Ini lebih bernilai bagi saya. Ini lebih bermaruah. Tak ada nak tiru-tiru. Tapi mereka sekarang ni, Kerajaan Perikatan Nasional bubuh lambang takfirnya macam Barisan Nasional. Cuma yang tak ada lambang dacing saja. Lambang dacing dicampur entah ke mana. Dan lepas tu di bawah tu dia bubuh lah gambar bunga, gambar pas dan sebagainya. Lambang parti masing-masing. Dan ada pula gambar sign bendera kita punya lambang negara Malaysia, bulan bintang dan sebagainya. Nah, bagi saya ini keadaannya. Jadi sebab itu saya mengatakan demi untuk mereka mendapatkan jawatan, mereka sanggup bermuka ataupun bermuka dengan orang yang pernah mencaci kita. Mereka sudah mudah terperangkap untuk meninggalkan kabilah ataupun barisan perjuangan teman-teman di saat berada di garis perjuangan. Ini mereka-mereka inilah yang saya katakan adalah antara pelacur-pelacur politik. They are the pelacur-pelacur politik yang berubah menjadi harum sundal malam. Bila waktu malamnya berterebar lah warna ini Pontianak, sedut darah sana. Azroy Roy, UMNO penakut. Saya saudara jangan kata UMNO tidak pernah penakut. Yang penakut itu adalah pimpinan, bukan UMNO. Saya kena perbetulkan, UMNO tidak. Warga UMNO peringkat akar umbi dah nyatakan, peringkat bahagian-bahagian dah nyatakan, perhimpunan dah nyatakan, kita tak pernah takut, kita kekal buat ni. Tetapi malangnya ada kalangan pimpinan UMNO yang sanggup menjual rahsia ataupun mudah berpaling tabah hanya kerana untuk mendambakan kepentingan sesuatu, untuk mendapatkan habuan. Harun Anwar, Pontianak tu. Itu keadaannya. Sebab saya kena ingat dalam kelompok manusia dan kabilah yang mereka yang sanggup dalam kabilah perjuangan itu memang ada orang-orang yang begini. Tetapi saya mengharapkan warga UMNO memerhatikan mereka ini. Jangan lagi kita beri kesempatan untuk mereka bergelar pemimpin. Mereka tidak layak digelar pemimpin. Apabila mereka sanggup melacurkan impian rakyat, impian warga bangsa UMNO. Kita kalah tak apa, tak ada masalah. Kita masih, sebab tu malam ni saya pakai baju merah. Kita kalah, it's okay, tak ada masalah. Kita menerima, kita mengakui prinsip demokrasi. Yang kalah mengakui yang menang. Terus kalah kepimpinan anda. Nak 5 tahun lah. Dan kita akan berdepan. Kita akan berdepan
bila musim pilihan raya nanti. Tapi masalah belum datang pilihan raya lagi, kita sama-sama kita dah bertelagak. Pimpinan ada yang nak menyebelah sana. Sedangkan mereka ni hanya mendapat tawaran scheme of thing. Hanya mendapat secara sementara sifatnya, saudara. Saya tak tahulah macam mana nak menyedarkan kalangan teman-teman kita yang sekali bergelar ahli yang berhormat, yang menjadi menteri, yang menjadi timbalan menteri, yang menjadi pengurusi IC. Saya ni kita nyatakan bahawa sementara. Sekarang ni kita dah masuk pada tahun ketiga. Maksimanya tahun 2023. Itu jeda waktu paling lama. Takkan tak boleh tunggu, keluarlah sekarang. Kalau keluar sekarang, don't silap bulan depan dah buat pilihan raya. Bila selepas pilihan raya nanti, anda akan dapat balik jawapan anda apabila kita menang. Tapi kalau dengan tingkah laku anda begini, membuatkan rakyat bosan. Membuatkan rakyat give up. Malah nak fikir dengan UMNO ni, dia kata. Tak habis-habis. Perangai kata melompat. Orang melompat, dia pun ikut melompat. Orang bagi tawaran begini, memikirkan kepentingan diri. Sebab itu, kerana Saleh Sarifuddin memanglah Menteri Syariah. Kerana mereka yang sedikit, yang sekejap ini pun sayang untuk dilepaskan. Sebab itu kita kata cukuplah. Sebab apa lagi bila pimpinan kita dibinatangkan oleh warga daripada PBM. Apa mana nak tak muka? Saya malas nak cakap benda dalam bulan puasa. Dan keadaan kita sekarang, dan rakyat begitu terkesan. Rakyat begitu terkesan. Apa-apa dasar yang dia buat ini bukan dasar UMNO. Apa yang disantun oleh kerajaan hari ini bukan dasar UMNO. Sebab itu saya bercakap kenapa Menteri UMNO tidak menyuarakan. Kenapa? Kenapa begitu? Dan rakyat tunggu PRU 15, betul. Tapi keadaan begini, kalau begitu keadaannya, nantinya rakyat give up. Bila rakyat give up, perancangan UMNO untuk kembali berkuasa, berada di anjung Sri Perdana, tidak kesampaian. Kerana waktu itu akhirnya UMNO terpaksa mencari teman-teman lain untuk membentuk satu gabungan. Ini yang saya katakan terpaksa diadakan satu jajaran baru dalam politik. Memang kita terima hakikat. Kalau melihat dari segi perkhidmatan, kesannya kerana pimpinan UMNO sendiri. Mereka sanggup melacurkan, saya kata berkali-kali, perjuangan parti kita ni. Kalaulah itu hari kita okey, kita terima kekalahan. Barisan Nasional tidak mampu untuk membentuk kerajaan. Okey, kita terus bekerja dan menyantuni rakyat. Terus, dalam tempoh 5 tahun, kita dapat balik. Sebab rakyat dapat melihat segala kerosakan yang dilakukan. Rakyat dapat melihat bagaimana pimpinan-pimpinan parti-parti yang dulu yang sepanjang kempen pilihan raya PRU 14 dulu janji 1000 mimpi dan tidak terlaksana. Malahan harta negara dijarah, aset-aset negara dijual. Rakyat terus ditekan, warga bangsa kita dihina, istana juga dihina, agama kita dipersendakan. Rakyat dah lihat, itu ada modal besar untuk kita menghadapi pilihan raya, untuk mendapat keyakinan rakyat. Di saat kita menyantun bersama PAS, mereka sudah menyeberang ke sana. Jadilah haru biru sekarang ni. Jadi nak cakap apa? Sebab itu sekarang ni saya kata, saudara nak marah-marah kat saya lah. Kita terpaksa membentuk satu jajaran baru. Jajaran baru kita macam mana? Kalaulah bila UMNO diharamkan, kita carilah orang yang kurang dosanya pada kita. Kalau orang kurang dosa pada kita, suka tak suka, balik pada parti keadilan. Memanglah kita tahu, tetapi bagaimanapun kita kena tahu. Kita kena kenal pasti. Kalau kita nak buat kawan, orang itu sejarahnya macam mana. Bagi saya macam mana kita nak bersama dengan PBM. Sebab sejarahnya PBM lain tidak adalah untuk membunuh UMNO. Ini saudara kena semat dalam hati, dalam fikiran kita. Kenyataan daripada Presiden UMNO, Tan Sri Muhyiddin, dia kata UMNO parti dah kelongkang. Hina parti kita ini. Berbeza dengan pimpinan daripada keadilan. Keadilan dah habis-habis sangat, dia serang presidennya. Dia serang Perdana Menteri waktu itu, Tun Mahathir. Kerana parti keadilan dilahirkan untuk membela Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mereka merasakan tinanya. Sebab itu mereka mewujudkan reformasi. Ya? Bagi saya, bukanlah dia nak menyerang UMNO, nak bunuh UMNO, tak ada. Tapi PBM memang nak bunuh UMNO. Ini jelas. Ya, kalau begitu, kita kena sedar, kita kena kenal lah. Nak buat kawan ni, kita tahulah latar belakangnya. Kalau kawan itu, tangan kanan itu bersalam dengan kita, mukanya manis, tangan kirinya memegang belati, tunggu waktu saja.
untuk membunuh kita. Ini keadaan saya tak tahulah. Saudara Zainal Abidin, saya setuju saudara. Memanglah seburuk-buruk UMNO masih lagi ada jasanya. Seburuk-buruk UMNO masih lagi ada perjuangannya. Sebab UMNO itu parti perjuangan. UMNO bukan parti suka-suka. UMNO bukan parti Tupperware. UMNO bukan dilahirkan nak bunuh orang. Tidak. UMNO diwujudkan sejak awal. Kena baca dari sejarahnya. UMNO bukan dilahirkan untuk bunuh parti PAS. Tak ada. UMNO bukan nak bunuh ini ini parti PKR. Tak ada. UMNO terus menyantuni rakyat. Sebab dari asalnya perjuangan UMNO pertama-tama sekali adalah untuk memerdekakan negara dan membela istana. Kita tidak mahu raja-raja kita tunduk kepada Melayu Union. Itu asalnya. Dan inilah semangat ini terus dipupuk. Cuma sekarang ni yang kita kesalkan, ada pimpinan-pimpinan UMNO sudah lari daripada asas perjuangan kita. Warga-warga UMNO harus melihat pimpinan sebegini. Kalau mereka berada di tempat saudara, mereka ini perlu disingkirkan. Jangan kita rasa takut. Jangan kita terasa termakan budi. Sebab saya dah cakap berkali-kali, musim zaman sekampit beras, sehelai kain pelekat, sehelai kain batik dengan menjanjikan seuncang harapan sudah over. UMNO harus terus melayarkan baterainya demi agama, bangsa dan tanah air. UMNO perlu diperkukuhkan. UMNO perlu disatukan. Jangan kita benarkan mereka-mereka yang bersikap musang berbulu ayam. Kita tidak lagi mengizinkan wujudnya para sundal harum malam ini berada dalam UMNO. Kita jumpa lagi dalam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.